إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شؤون الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. Sahabat. 125, 15 di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa hlul 'uqdatam min lisani. Qala mu'alif qala sallallahu sirra al-ilmu in qaranatu al-khasyah falakah wa illa fa'alaika. Bermula ilmu itu jika menyertai takut akan Allah Ta'ala, maka bagimu perolehan balasnya dan pahala dan hasil manfaat dengan dia. Dan jika tiada, maka atasmu dosanya dan seksanya dan seksanya, dan berdirilah hujah dengan dia. Dosanya dan seksa, bukan seksa, seksa ni. Jadi maknanya ilmu yang kita belajar, ilmu mana al-ilmu nafi', mana ilmu yang memberi manfaat. Sekiranya in qaranathu, menyertai akan dia tu, al-khasyatu tu fa'il ni, mana menyertai akan dia oleh rasa gerun, lagi belajar, lagi gerun dia dengan Tuhan, lagi takut dia dengan Ta'ala, maka jawab dia falakah. Lam tu lil manfaah, falakah, maka bagi engkau mana manfaat dia. Wa illa jika tidak, belajar-belajar apa tak takut aja, jika kelas balik serupa tak ada apa 2 kali 5. Jawab dia apa? Fa'alaika, mudarat besar kamu di akhirat. Mana nak jawab apa Tuhan dah beri ilmu, dia tak beramal dengan dia. Itu maknanya. Ya. Maka sifat ilmu tu sebab tu Quran sebut, sifat ulama dia mesti ada khasyah sifat itu. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sungguhnya takut Allah Ta'ala terdiri pada alim ulama. Mana maksud dia? Orang alim pakaian dia apa? Al-khasyah, gerun. Dia mesti ada takut dengan Tuhan. Dia pakai bedal dan ada ilmu, tapi pakai langgau, dia tak ada berkira dengan apa yang dia belajar ilmu. Maka itu berat jawapan dia besok. Dalam hadis itu salihin pada ya, tidak antara gulungan-gulungan di akhirat besok yang mana dimasuk ke dalam neraka, patan dari kufinnar, diputar perut sampai terbarai. Ya, terbarai perut dalam neraka. Tiba-tiba ahli neraka terperanjat tengok, ustaz, kalau kita lah kan, ustaz di sini. Ya, kata, ustaz sini juga, tok guru di sini juga. Ada kata, betul, aku suruh buat baik tapi aku tak amalkan dia. Aku larang kau buat maksiat tapi aku kerjakan dia. Sekali je. Mana ahli ilmu pun sama juga, bila apa tu dia siap tak beramal, kita laksanakan apa yang dia ajar. Itu yang ajar betul tu. Kalau pusing-pusingan tu lagi teruk. Ini yang mengajar memang betul, dia ikhlas saja, tapi di sini tak beramal, dengan bahawa dia buat benda-benda yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, dan tak sempat dia bertaubat apabila malaikat maut nyawa dia tak. Kalau sempat bertobat, kalau tak ampun, atau lain cerita lah. Kalau tak sempat, habis bahaya. Bermula ilmu yang melazimkan takut bagimu bahawasanya engkau beroleh manfaat dengan dia. Ya, ilmu yang melazimkan, mana yang menyertai mulazamah, dia tidak bercerai.
dengan perasaan gerun dan khauf dengan Allah Ta'ala, maka itu bagimu, mana manfaat bagimu. Bahawasanya engkau beroleh manfaat dengan dia, dengan ilmu tersebut dalam dunia dapat dan dalam akhirat. Di dunia dia lepas daripada kesesatan, di dunia dia lepas daripada amalan yang maknanya tidak elok atau amalan yang tidak diterima sebab dia ada ilmu kan. Dan di akhirat dia dapat keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Di dunia dapat nur cahaya ilmu itu memimpin jalan sebenar. Di akhirat pula maknanya dia selamat dapat mardatillah, keridaan Allah Taala. Sebab ilmu itu besar kan. Dia merupakan penyuluh bagi kita. Likulli syai'in tariq, tiap-tiap satu tu ada jalan. Wa tariqatul jannah al-ilm. Jalan nak ke syurga Rasulullah SAW kata ialah ilmu. Bila tak ada nur, lawan dia apa? Zulmah, gelap. Kadang gelap nak berjalan macam mana kan? Itulah maknanya. Dan tiada yang demikian itu melainkan barang yang telah kami sebutkan akan dia ni. Iaitulah apa? Dua kuat selamat ni. Kalau tidak sebaliknya. Habis. Dan ilmu yang tiada takut dalamnya atasmu itu. Mana ilmu yang kita belajar tapi tak merasakan kesan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Taala. Bahawasanya engkau minta tolong dengan dia dalamnya itu. Minta tolonglah. Allah Ta'ala supaya jangan terkena ilmu yang sumpah. Dan inilah perbezaan antara ulama ul akhirah dengan ulama ud dunia. Dan kat sinilah punca dia. Ya. Sebab apa dia? Bila niat tak betul. Niat dia tak betul, dia rosak awal. Sebab dalam hadis Nabi kata man arada yanwihi wajah Allah habahu min kulli syai'. Wa iza arada an yuksira bil kunus habahu min kulli syai'. Siapa yang untuk ilmu Ta'ala tujuan dia apa? Untuk mendapat keridaan Allah. Maka Tuhan berikan dia karamah. Man ada kegerunan. Orang tengok dia pun ada gerun. Ya? Ulama-ulama dulu kan dia. Jauh kita sayang, dekat takut nak dekat. Buat power dia lain macam. Sebab apa? Gerun hati dia dengan Tuhan tu membawa keluar. Ada kehebatan dia. Kan? Ini ulama, wali ulama, udah gol, dia kata ujeng. Mana memang lah. Kopiah pun tak pakai. Ya, bojeng. Jadi orang tengok pun tak ada selera. Ya, kewarakan dia tu tak ada. Itu menyebabkan apa? Ilmu tu kurang barakah. Ulama-ulama dulu tuan-tuan kau tengok. Ya, Imam Nawawi kat kedai pun dia tak makan kan. Ibu Imam Nawawi masa dia mengajar Imam Nawawi, dia bela Imam Nawawi, dia didik sampai mengaji tu kedai, makan kedai dia tak bagi. Sebab makan di kedai ni makan yang sudah dipandang oleh fuqara wal masakin. Bila fuqara masakin pandang nak beli tak ada duit dan maka dah tak ada berkat. Ya, dah tak ada berkat makanan. Buat dia elakkan kalau boleh. Ya. Dan Imam An-Nawawi guru dia, mak dia bekalkan betul. Dia cari rezeki yang halal betul, dibekalkan Imam Nawawi. Sebab tu Imam Nawawi 40 tahun di umur dia. Karangan dia kalau nakkan 100 tahun dia tahu karang. Kitab besar-besar kan. Ya, dia menulis kitab tu bila padam lampu keluar cahaya kan. Ujung jari dia keluar cahaya terang macam letering. Itu menandakan apa tu? Karamah dia banyaklah Imam Nawawi kita. Satu daripada ulama yang pelik panggil. Umur pendek 40 tahun ni. Tapi karangan dia Masya Allah. Ya. Dia setengah daripada muhaddisin, ulama hadis terbesar. Dalam mazhab Imam Syafi'i tu. Mata kewarakan dia. Dan saya telah menyatakan segala ulama ya, kami dua kaum, iaitulah, dan lagi menyatakan mereka akan pekerjaan mereka dengan segala sifatnya, mana segala alamatnya. Maknanya ulama dunia dengan ulama akhirah ni panjang lebar lah. Ya, dia telah dibahas oleh ulama dengan nas Quran, hadis Nabi, uraian dan sebagainya.
supaya dia membezakan mana dia ulama yang betul ke hadrat Tuhan atau yang sebaliknya. Dan kata Syekh Hasan radhiyallahu an, tiada jua menuntut seorang akan ilmu itu melainkan adalah bahagiannya daripadanya barang yang dikendaki akan dia. Macam pun untuk ilmu apa niat dia? Ada satu tuan guru saya ni, anak murid dia tu. Masa dia mengaji memang heboh lah dulu kata, tak orang hadis, ni adik qadi. Dia niat betul nak jadi qadi dulu. Dia datang ke pondok dia dah soal dia, mengarah tu. Dia anak murid lama kan, dia datang dia dah buat pertemuan tu, tanya, apa keadaan sekarang hukum, kata. Jawab enggak, dia kata hukum sekarang, ittaqullah mastata'tum. Kita takut betul sekadar kita kuasa. Jadi bidang kuasa yang terjalan sekadar ni je lah. Pada tanya orang kedua, yang sekadar tu agak masih bercanggah tak dengan kenalan. Abang jana neraka lah. Oh, dia dengar begitu, dia dah takdir pun kau dia lagi tu. Bukan dia tak tahu kan. Bukan dia tak tahu, tapi apa? Itulah. Dia jiwa dia dah dalam Swiss dah rosak dah. Mentol cantik, Swiss dalam tembakau. Itu salah. Sebab apa dia buat apa-apa pun ni, niat penting. Al-umur bimaqasidiha. Segala urusan bergantung pada niat. Niat dia betul lillahi ta'ala, walaupun sikit dia cantik. Kalau niat tak betul, rosak habis. Ya. Dia tanam padi 2 ekar je, tapi cantik. Yang ni 20 ekar. Tapi apa? Ada. Padi tak jadi. Padi yang ni rokok, yang tu iktidal. Tadi dia tegak. Tak masuk isi, tak jaga betul. Atau amalan dia kena jaga. Paling besar jaga dalam. Rohani kita kena jaga. Bila dia bersih, insyaAllah. Ya, keberkatan dia tu banyak. Ni awal niat dah lain kan. Dan kata Syekh Abdul Abbas, guru bagi tuan pengarang kita, guru bagi Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu, semua wali-wali besar tadi. Dia kata bermula orang yang tahu itu. Mana orang yang alim? Di mana orang yang tahu? Dia je tahu teralif he. Janganlah pening balik baca. Bermula orang yang tahu. Mana orang yang alim tu? Siapa dia? Itulah membukakan hijab orang yang tu. Ya? Membukakan hijab daripada 2 mata hatinya. Orang yang tahu itulah orang yang membuka dalam masa makrifat yang sebenar dengan Allah Ta'ala. Ya? Itu mana orang alim sebenarnya. Bukan sebarang alim kan. Dan kata Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu an, barang siapa tiada masuk dalam segala ilmu ini, yakni masukkan segala ilmu sufiah, ya, ilmu ahli sufi, ya, mana di kalangan arif-arif billah ni, nasihat adalah ia mati dalam mengekalkan dosanya yang besar, padahal tiada diketahui. Man lam yataghalghal bihadhil ulum mata musiran 'alal kabair wa huwa la ya'lam. Siapa tidak mengharungi, mendalami dalam ilmu ahli kaum, mana ilmu yang membincangkan perjalanan kerohanian ni, jawab dia mati dalam keadaan mengekalkan dosa yang besar, dia tak perasan. Nak kata ahli tasawuf, dia nak kenal afatul qulub, penyakit dalam, nak tahu apa? Riak, ujub, semua ulama kira dekat 800 tentang penyakit. Kita bertanam, tiba-tiba kita tak tahu musuh dan baiklah. Kita tak tahu musuh, kita tanam, kejap lagi di kita habis semua. Esok tinggal tunggul dia dan pagau tak ada, apa tak ada. Jangan. Amalan kita tu kita buat dah cantik, kita kena jaga. Ya, pokok hidup kena jaga, dia punya benihnya, benah dia lah, ulat, macam-macam, racun kena standby pula, kawalan kena rapi. Baru insya-Allah dapat petik hasil yang memuaskan. Kalau tak jaga, ya ada selesai. Kan? Baru tanam, pagau tak ada, apa tak ada. Tanam movie, babi sondol lah biru. Tinggal batas ni. Ilmu tasawuf banyak ilmu dan bentuk disiplin ni, dia menjaga. Ya, sebab dalam fiqh kita pun darul mafasid muqaddaman ala jalbil masalih, terkait ada fiqh. Darul mafasid menolak segala kerosakan, muqaddamun didahulukan daripada jalbil masalih, menarik manfaat.
menarik manfaat ni fadail, kelebihan. Buat ni dapat ni, buat ni dapat ni, kan? Pahala besar-besar. Tapi jaga di sana, perosak jaga tu. Buat tu kalau dia cantik. Kalau buat tak jadi, buat rosak tak dapat. Dan adalah alamat takut akan Allah Ta'ala itu meninggalkan segala yang menegah. Yang 4, alamat seorang tu masuk dalam golongan muttaqin, ya, golongan khaifin, golongan yang betul-betul gerun dengan Tuhan. Apa dia? 4 perkara. Pertama, dia kena jaga ad-dunia, kemudian makhluk, nafsu dan syaitan. Itu dibahas dalam minhaj panjang. Inilah dia punya apa? Perosak besar. Manusia boleh jadi kufur dengan sebab apa dan dunia. Nabi pesan tu, badiru bi a'mali salihah fasatakunu fitanun ka qita'in lailil muslim yusbihu ar-rajul mu'min wa yamshi kafira yabi'u dinahu bi arad minad dunya. Ya kama qala. Bersegera pantaslah kamu mengerjakan amal-amal yang saleh, sebab akan datang satu zaman akan berdatang di mana sebagai sepotong malam yang gelap. Mana apa gelap? Orang tak kenal lagi dah. Dosa pahala dia tak kenal. Gelap nak kenal apa? Tak nampak lagi dah. Syurga neraka lagi tak ada dalam kepala dia. Tak ada dalam diary hidup dia. Tu habis dah tu. Ketiga tu apa? Pagi dia beriman, petang dia kufur dengan Allah. Na'udzubillah. Punca dia apa? Yabi'u dinahu bi'aradin, dengan dunia. Dia jual agama dia dengan harga dunia yang sedikit. Terus kata orang jahil, ulama' pun dia jual agama dia. Dia dapat 50-60 ribu melopong. Bercakap dah sengit. Ya, dah tak betul. Allah, itu dunia punya, dia pukul habis. Yang keduanya makhluk. Makhluk ni umum lah, semua makhluk, ya. Termasuk juga nisa, perempuan, semua termasuk daripada makhluk, ya. Nabi kata laulan nisa la'ubidallah haqqa ibadati. Kalau kaum perempuan ni tak ada atas dunia ni, kaum lelaki dapat ibadat 100%. Maksud dia apa? Jaga banyak kerosakan dari situ datang. Bala amba orang pun hebat, berterbang. Tahu dah, anak murid sekali gaji 10,000 orang. Dia mati kufur sebab apa? Perempuan, isteri tu gesek pujuk supaya doakan Nabi Musa kalah habis. Dia angkat di tangan tu, sentap lidah dia tadi. Kaya perempuan. Bani Israel banyak dikufur, kena perempuan. Sebab perempuan ni bahaya besar. Kerajaan boleh tombang terbalik. Ulama' boleh terbalik. Satu ulama' sampai jadi murtad tu, mana kawan gila kan kecantikan tu orang perempuan. Dan perempuan tu syarat tukar agama, dia tukar kan. Na'udzubillah. Takut dengar cerita tadi. Perempuan punya pukulan ni main. Sebab perempuan dengan lelaki ni kena jaga betul. Dia macam kucing dengan ikan. Yang terjedah ni, habis jawab ni. Tu kena jaga. Ketat syarat ni. Ini bukan dia ketat syarat, dia ketat kena pakai. Macam bawa nangka, pakai pun tak pakai pakaian macam ni. Itu kena jaga syarat, pergaulan dan sebagainya. Dan bila perempuan pula dia jaga betul-betul ikut syarat, martabat dia naik pula. Ya. Kalau dia pandai jaga diri dia dengan aturan syar'i, maka Tuhan angkat martabat dia. Mar'atu salihah khairun minad dunya wa ma fiha. Bila perempuan tu dapat membentuk dia jadi perempuan yang salihah, harga dia khairun minad dunya wa ma fiha, lebih mahal daripada dunia dan isi dunia lagi. Jadi dia dua persimpangan. Dia nak pilih jalan baik atau dan nafs, itu nafsu itu memang terkenal lah. Ya, inna nafsa la ammaratun bisu. Semua nafsu amat menyeru ke arah kejahatan. Awal-awal maksiat yang berlaku atas dunia ialah nafsu. Nafsu dengan perempuan. Jawab dia Qabil. Qabil abang, Habil adik, sanggup bunuh kan? Dibunuh adik dia, hentak dengan batu, keprai mati. Okey apa? Berebut perempuan. Itu nafsu. Dan begitulah seterusnya. Tentunya maksiat lain. Sebab tu khuruju minan nafsi yang ni'matul uzma. Dapat keluar daripada ikatan nafsu tu nikmat paling besar. Ya, dia akan jadi hamba Tuhan yang sebenarnya. Dan syaitan tu pun maklum. Ya, syaitan. Quran surah apa? Fattakhizuhu aduwwa. Ambillah kamu syaitan sebagai musuh. Jangan buat kawan. Ini dia bela syaitan, hantu raya dia bela. Macam Jafizin. Macam Jafizin manusia tu. Kawan syaitan siap bela pula. Dia menternak. Ya. Lepas tu Imam Ghazali kata syaitan ni jaga, dia kata.
Ya, kamu dan syaitan farik wa anta mashghul. Syaitan ni farik. Farik dia kosong, dia tak ada kerja kan. Syaitan dia tak ada pergi getah. Dia tak pergi ke laut angkat ikan, tak ada. Dia tak pergi pejabat, kena beli SP ke. Dia tak pergi pejabat dan kerja di satu je. Idlalun nas, sesatkan manusia. Sedangkan wa anta mashghul, kau sibuk nak urus sana lagi, urus rumah tangga ni macam-macam. Jadi maknanya bila kamu sibuk, dia satu tugas saja. Jaga betul-betul. Kalau tidak, berat kita. Bila syaitan melihat kamu, kamu tak melihat dia. Ya, jadi ibaratkan syaitan dia macam anjing. Kalau kamu nak tewaskan dia, kita pergi rumah Cina tu kan, dia salah kita, jangan kita salah dia, kan kita pula macam dia pula. Kan panggil tuan dia. Tuan dia datang, kan, lari anjing. Begitulah. Berdepan dengan syaitan ni, rayu dengan Allah Ta'ala. Minta pertolongan Tuhan. Ya. Tuhan tolong, dia kuatkan iman, tak ada apa. Datanglah jendela macam mana. Tapi syaitan paling takut sekali, peluru yang paling takut apa? Ikhlas. Habis. Ya. Abu yang nakum, aku akan sesatkan. Abu yang nakum, aku nak sesat anak Adam. Kila min ibadika minal mukhlasin, melainkan hamba kau yang ikhlas. Syaitan dah mengaku. Kalau hamba tu ikhlas betul dengan Tuhan, dia tak boleh masuk. Yang tak boleh masuk. Sebab dia dah bulat hati dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ikhlas paling tinggi apa? Tidak ada dalam batin hati dia, melainkan menghadap Tuhan setiap saat. Itu yang syaitan tak boleh masuk. Dan ada pun dunia itu. Maka sebenarnya telah dahulu sebut dia. Dunia dan ambil kalimah dana yadni dunia. Benda segera. Benda segera tu dia panggil dunia. Kan? Sekejap je. Lepas tu habis. An-nas yang izamatu intabak. Manusia dunia ni macam orang tidur kan. Bila dia mati baru dia sedar. Allah dah habis, dah tinggal semua. Kan? Itu cuma sekejap dan ni. Kejap-kejap hari ni lagi pula cepat. Sekejap seminggu, kejap seminggu. Kan? Oh, kejap-kejap dah nak pencen pula dah. Kan? Kejap. Itu pencen kerja, pencen nyawa kan. Semua tunggu pencen nyawa. Kadang tak dalam pencen, nyawa dah kena pencen. Dah balik dan ya. Terasa kita makin lama makin tua. Ya, terasa makin lama mungkin nak dekat balik dan tak ada apa boleh. Dia buat-buat lupa mati pun mati. Saya tak nak lupa mati lah. Tak nak ingat mereka mau datang berjalan ni. Tak ada hal. Dan ya, sebab kena bersiap. Dia siap tak siap pun dia akan sampai. Dan dia makin lama makin dekat. Maka sebenarnya telah terdahulu sebut ni lah ya. Dan ada pun makhluk, maka itu mengisyaratkan mu'alif kepada mereka dengan katanya. Ni. Mata alamaka adamul ikbalil khalqi alaika aw tawajjuhum bidzammi wal ilaika farja ila ilmillahi fika. Ini satu ubat cantik dia oleh Ibn Ata'an. Asalkan dari ke Rasulullah SAW. Mata dia kata manakala alamak, mana menyakiti akan dikau adamul ikbalil khalq, ketiadaan berhadap makhluk atasmu. Dengan apa? Dengan memberi dan menguji. Kalau kita terasa tu, tu kena ubat. Dia nak sama je. Sampai orang beradab dia pun tak rasa apa, orang caci pun tak rasa apa, orang puji pun tak rasa apa. Atau dia akan selamat. Terdedah dengan kerosakan bahaya tu. Sebab tu manakala menyakiti akan dikau oleh ketiadaan berhadap makhluk. Makhluk tak kisah ke kita. Kalau Melayu panggil, dia tak apik gitu. Dia datang pun dia buat tidak, pergi majlis dia buat tak tegur kan. Tu sakit hati kan. Sebab hati sakit, sebab kita tak menghadap ke dia. Kalau menghadap Allah tak ada hal benda tu. Dia berhadap segala makhluk atasmu dengan memberi kebajikan, pujian, memberi pemberian dan sebagainya. Ya, satu. Dan memuliakan engkau. Ya, dia tak muliakan kita. Berhadap mereka itu dengan mencerca. Ya, dia berhadap tawajuhum bizam. Dia menghadap kita, dia kutuk kita, dia kata kita macam-macam. Kalau kita apa, kembalikan olehmu kepada pengetahuan Allah padamu. Itu jawapan. Ya, kembalikan pengetahuanmu kepada kepada Allah Ta'ala. Mana apa, semua siapa yang gerak tu. Siapa yang gerak ni? Mulut dia bergerak, puji kita, apa caci kita, siapa yang gerak ni? Pandang dia, jangan pandang orang, pandang Allah Ta'ala. Bila Ta'ala, kita faham bahawa yang gerak tu dia, adalah hikmat dia.
Ya, adalah hikmat dia. Dia kata itu mungkin nak cuci kita, atau dia kata itu mungkin nak test kita, nak uji. Pandang daripada dia, insya-Allah. Sebab pandang pun kena pandai kan. Kalau kita pandang tak pandai pula, kita kata tuan kerti mandang. Oh, tuan tu betul dah 10 tahun takkan mandang kerti ni. Ya. Kita kalau pandang tak pandai, dua-dua sangkut. Kita pandang dunia, pandang benda cantik. Kita tertarik hati, leka tak? Kalau benda pula buruk, kita pandang, kita keji, salah tak? Sudah juga. Kita keji, apa gini-gini. Bila cantik tertawan. Jadi pandangan selamat, pandang dia. Ya, pandang dia siapa jadi dia. Ada hikmat dia jadikan begini, ada hikmat dia jadikan begini. Baru dia selamat. Nak pandang tepat tu, kena modal kena banyak lah. Cahaya dalam kena banyak, zikir kena banyak. Bila zikir banyak, dia mudah memandang betul. Nampak kebesaran Allah Ta'ala dan tiap-tiap benda yang dipandang. Ya, semua dia nampak kebesaran Tuhan. Baru dia selamat. Kalau tak nampak kan, nafsu tu kacau. Ya, nafsu kacau. Aku pusing tadi, aku pusing sini, tak dia menghadap ke Tuhan. Yang ni hamba itu tiada patut bawanya melainkan kepada Tuhan. Kan? Hamba itu tidak patut bawa nazarnya melainkan kepada Tuhannya. Dia kena pandang dalam tiap-tiap pemandangan luaran dia tadi, dalam kena buka. Dia memandang kebesaran dan keagungan kehebatan Allah Ta'ala. Jadi kalau orang puji dia pun, dia nampak tu dari Ta'ala. Tak ada apa dengan orang. Kalau orang caci pun dia nampak dari Allah Ta'ala juga. Tak ada apa. Tenang jiwa dia. Sebab besarnya zikrullah. Maka tiada suka yang melainkan berhadap atasnya, atas Ta'ala. Itu kode selamatnya. Dan tiada duka yang melainkan kerana berpaling daripadanya, daripada Ta'ala. Bila hati tak ingat Tuhan, waktu dia takut rasa. Ya. Apa sebablah aku semayang dia tak usyuk. Kan? Kita boleh semayang, dia tak usyuk gerun kan takut. Ya Allah. Dan semayang tinggi, ya Allah, pula dosa hamba-Mu yang hina ini, sehingga payah nak menghadapkan Kau. Kena rasa macam tu semayang. Ini semayang ni pun, sekejap lagi, kau berapa nak cepat lagi. Macam mana pergi? Dah janji kawan ni kan. Handphone pula dah bunyi. Allah, semayang jadi tong sampah. Semayang tempat menghadap. Bila tak boleh menghadap, kita kena takut kan. Ya, Tuhan suruh menghadap, kita mesti tempat lain ni. Apa sebab yang Tuhan tak izinkan kita lagi? Tak dapat menghadap. Mesti ada kes. Mesti ada kes. Itu kita merayu. Dan semayang juga kita minta. Jangan jalan ya Allah, ya ampun kelak dosa hamba. Kenapa dalam sembahyang ni payah nak menghadap kan? Jadi duka cita melainkan kerana berpaling daripadanya. Bila hati dia berpaling daripada Ta'ala, dia punya takut. Tuan-tuan, malam tadi tahajud tak boleh buat, Quran tak boleh baca, dia punya takut, menggaung dia kan, menangis dia. Tentu ini sahaja, tak ada apa. Tahajud tak terkejut, puas saja kita ni. Lama dulu dah denda kita ni. Tak boleh bangun malam, dia denda kita. Kau malam tadi tak boleh bangun ni, kau bongkang ni. Hari ni kau minum air paip. Rupa malam tadi tak bangun, dia ganti tampal dua. Tampal kan, tampal gua. Itu tarik, gelam besar. Malam tadi dah kena bodoh dengan nafsu. Sampai tak boleh bangun, tak boleh ibadat. Siang kita jamu pula dia. Patut siang pergi rotan ni kan. Kau ni pada-pada degil. Muka kau ni minum air pahit jadi dia. Ajar dia kan ni. Orang dulu macam tu kan, dia ajar. Dia balik kampung ni kan. Dah 10 tahun tak balik. Jadi banyak perubahan. Rumah-rumah dia buat, dia terberhenti. Siapa punya rumah ni? Berapa kos dia buat? Dan nak siapa punya rumah? Kejap lagi dia ingat, apa faedah aku tanya? Kalau aku jadi ijal makan, aku lagi baik gitu. Kalau tipu aku berapa masa wahai nafsu, dia puasa setahun ni puasa. Aku tuan-tuan boleh denda 20 rakaat pun boleh tahan. Ya, kau tengok maksiat 50 rakaat. Kau dengar maksiat 20 rakaat. Kau malah ibadat denda tuan. Insya-Allah. Sebab sekolah macam tu kan, kita denda baru nak boleh takut. Ini yang denda tak ada main, kepala tu dia boleh pusing. Dia denda dia. Sebab Islam tu memang cara begitu. Muru auladakum bisalah iza balagat wadribuhunna iza balagat. Suruh anak kamu sembahyang apabila umur dia 7 tahun, dan bila 10 tahun dan itu denda. Dia ada takhwif, dia takut. Bukan nak nyeksa, nak ta'adduban, mengajar adab.
Sebab nafsu tu kita ajar, kau degil sangat ni. Hari ni kau tak baca khabar, kau baca banyak Quran, kau pegang pun tidak. Kau ngajar kau ni. Denda ni. Jangan kita baca, jangan kita tengok awal hari kita melain Quran dan hadis Nabi SAW. Itu adab. Lepas tu elok pagi kita baca tafsir, baca hadis. Lepas tu baru nak tengok kalam lain. Ini dah aku tak dapat baca khabar ni. Tak sempurna hidup rasa. Wah. Betul biat bunyi. Allah. Dan tiada menilik ia kepada segala makhluk dalam berhadapnya. Dan tiada dalam berpalingnya. Mana makhluk bila berhadap kat kita, dia puji, dia sanjung macam-macam, dia tak ada heran, tak ada rasa apa. Atau berpaling, nak baling lah, tak ada apa pun. Ya? Dia tak ada rasa. Dan tiada pada dalam pujinya dan tiada dalam celanya. Sehingga istiwa uzammi wal madhi minal amma. Sama je bagi kita. Orang caci kita tak ada apa. Orang baru dirasakan nikmat dia dengan Allah Ta'ala. Baru Tuan buka kan. Tuan akan buka tu. Tak rasa, tak rasa belum terbuka. Sebab belum terbuka, kita dah ikat kat dia. Jangan terbuka. Buka benda tu, dia buka je, kita tahu. Oh, lazatnya. Bila kita tak berpaling. Sebab dia kata, tengok manusia macam tunggul. Imanu marul la yakunu mutakamilah hatta yaran kanas kan ibil musilah. Iman seorang takkan sempurna sehingga dia tengok manusia macam tengok unta. Apa maksud dia? Tak ada perasaan apa. Maksud tak ada perasaan pun dia tidak mengambil perhatian pada makhluk. Ya. Bahkan keperasaan dia ialah full dia bagi pada Allah Ta'ala. Sentiasa memandang kebesaran. Sedap. Itulah sunnah yang terbesar ada pada Rasulullah SAW. Ya. Di mana saja dia duduk. Ya. Luar ni dalam je kan. Luar tak apalah. Luar kita buat video macam biasa. Dalam je di dalam. Kita ni bincang dalam enjin. Jadi duduk kalau boleh duduk maka menjam'i. Kain ba'in. Jiwa dia sentiasa dengan Tuhannya. Jasad bersama makhluk tu tak apa. Makhluk tu jaga syariat sudah. Jangan buat benda yang dilarang. Ini nak tidur, bini kata apa salah untuk tidur. Wah, orang bantai aku rapat hari ni. Orang kata dia tak boleh tidur, terkelip-kelip. Wah. Itu habis lah. Gosak. Kita ikatkan hati dengan manusia. Gosak. Kita ikat senang. Apa tak ada rasa. Dia puji. Kita ada puji, tak ada apa. Ikat hati dengan dia. Alik galbak billah. Tambat hati kamu dengan Allah Ta'ala. Nikmat senikmat-nikmatnya. Allah. Dan sebenarnya telah dahulu makna ini dalam katanya ghaib. Ghaibkan. Ghaib nazar al-halki ilaik bin nazar ilaik. Buangkan pandangan makhluk pada kamu. Gantikan pandangan Allah kepada kamu. Itu jalan selamat. Ya. Ghaibkan olehmu tilik makhluk padamu dengan tilik Allah kepadamu. Gantikan dengan apa? Allah sentiasa memandang kita. Dan ghaibkan oleh pada berhadap. Ghaib an ikbalihim ilaik. Buangkan ikbal berhadap makhluk pada kita dengan apa? Memandang berhadap Allah atasmu. Terasa Tuhan sentiasa berhadap Allah. Hebat tuan ni. Ataupun dia akan dapat kenikmatan luar biasa dia akan dapat. Dia akan dapat tuan. Rohani tu akan cempakkan. Allah. Dia punya tenang, dia punya lazat manis ya Allah. Ya. Di mana saja dipandang semua nikmat. Di mana saja dipandang semua nikmat. Sebab apa? Dia asyik dengan Allah Ta'ala bukan nikmat. Dan saya telah melihat Syekh Sahal radhiyallahu an akan seorang lelaki fakir di Mekah. Ya, maka kata Syekh Sahal baginya akan suatu. Maka katanya, hai ustaz, tiada kuasa aku atas ini. Kerana apa? Kerana manusia. Ya, maka berpaling Sahal kepada segala sahabatnya. Maka kata tiada daripada hamba hakikat daripada pekerjaan ini hingga adalah ia dengan salah satu daripada dua sifat. Ya, tak dapat macam mana dia dapat orang ni. Itulah apa? Telah gugur manusia dari mata. Harus. Dia telah gugurkan manusia daripada pandangan mata ni. Asal dia tengok orang tak ada rasa apa. Dia kan bawa siapa pun serupa gitu. Ya, kalau tidak tu kenali boleh bawa sultan bawa rumah. Tu kenali sultan musuh datang, dia bawa rumah dia bentang tikar, duduk tuanku duduk, dia angkat buah pisang. Oh tuanku kata sedap buah pisang ni, tuan guru kata. Makan tuan guru makan. Boleh buat itu. Dia hambat terkajang ke sultan. Ya, sultan dulu tidak sebab apa? Tidak ada kebesaran di pandang pada makhluk. Super. Dahsyat. Tapi sultan pula tengok dia tuan gurun kan. Sebab ada dia pun. Man khafallah khafa kulli syai. Siapa yang betul-betul dapat membulatkan 360 dadah rohani dia gerun dengan Tuhan, Tuhan beri satu karamat, orang tengok dia gerun. Raja pun tengok dia gerun kan. Ya. Dia ikut dia
Nak di bawah rumah dia masuk tuan ni. Ya tuanku, ya tuan guru, ya kata. Oh, makan buah pisang ni tuanku. Oh, makan sedap. Maka dia melihat ia dalam negeri itu melainkan ia juga Allah. Dia tak lihat dalam dua negeri dunia akhirat melainkan dia. Siapa dia? Wallahu ta'ala. Ya. Jadi letakkan, biarlah kita dapat usahakan tiap-tiap pandangan nikmat, tiap-tiap pendengaran nikmat, tiap-tiap langkah nikmat. Apa dia nikmat? Terbuka ia dengan Tuhan. Ya, tiap-tiap pandang nikmat, semua lazat. Apa dia dengar semua dia pun tak sedap. Hijab telah terangkat. Dan yang menjadikan dia, siapa dia? Allah Ta'ala. Maka bahawa seseorang itu tiada kuasa ia memberi mudarat dan manfaat akan dia, ya, mudarat manfaat hakikat dari dia, ya Ta'ala. Atau tiada gugur dirinya pada pada haibatnya, maka tiadalah mengapa pada barang hal dilihat mereka itu akan dia. Mana apa? Di mana saja tu penglihatan dia, dia akan nampak terang benderang syuhud hati dia dengan Allah Ta'ala. Ya. Dan kata Malik rahimahullah ta'ala, maka dia kata bagi setengah sahabatnya, dia kata apa kata manusia pada Syekh, maka katanya ada pun orang yang kasih itu, maka tiada, ya, katanya melainkan kebajikan. Dia cakap yang baik. Dan ada pun orang yang benci itu, maka seperti yang telah engkau ketahui lah akan dia, ya, ia telah kebanyakan manusia. Maka kata Malik lagi akan berlindung kita kepada Allah Ta'ala daripada mengikut segala lisan yang mencela itu, ya. Sebab apa dia mencela? Sebab dia tak pandang. Kalau dia pandang tak cela dan tahu semua tuan jadi itu ada hikmat dia. Khalaqta hadza batilan subhana, ya. Satu ulama kan dia menangis. Sebab apa? Dia berubat, satu orang tu sakit, dia ubat tak baik, tak baik, banyak dia habis. Atau dia jumpa seorang wali Allah, ya, dia jumpa, ya saya di Syekh, ubat saya ni apa tuan? Dia tunjuk apa tuan tahu? Dia tunjuk apa? Ulat, ya, kumbang dalam tai ayam kering. Bila Tok Guru tu Syekh tu tunjuk, dia wali tuan ubat kau gitu. Ya, dia menangis tuan-tuan. Sebab apa menangis? Syekh tu dah tahu dah. Sebab apa? Sebab dia satu masa dia tengok tai ayam kering tu bergerak, dia kata apalah hikmat Tuhan jadikan benda. Dia komen apalah hikmat Tuhan jadikan apa kumbang dalam tai ayam kering ni. Sekali Tuhan bagi dia sakit, obat dia tu dan tai ayam kering tu ubat kau. Menangis dia tuan-tuan. Ya, dia teringat yang dia komplain. Balik dia pun ubat, alhamdulillah sihat dah ada. Mana Tuhan nak jadikan macam-macam. Sebab tu apa saja benda pelik kita tengok, jangan kita komen, ya. Baca ayat, ya, ma khalaqta hadza batilan subhana. Kau tak jadikan semua ni sia-sia tak? Semua ada hikmat. Sama ada akal manusia yang terlalu pendek ni dapat mengesan hikmat atau tidak, itu soal lain, ya. Semua ada hikmat ilahi. Jangan kita celah maknanya, ya. Habis tu maka sempurnalah mu'alif pada barang yang disebut akan dia, fa in kana la yakanuka ilmuka fika wa musibatuka bi adami qana'ika bi ilmihi, ya asyaddu min musibatika bi wujudil azam minhum. Dan fa in kana wallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Maulana